إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شغلهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله على الله توكلنا حسبنا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah wa annahu la yahillu fi syai' wa la yahullu fihi syai' ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an yahuddahu zamanun bal kana qabla an yakhluqa az-zaman wal makan wa huwa al-an ala ma huwa alayhi kan. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada bertempat dan tiada tempat di dalam sesuatu dan tiada mengambil tempat di dalamnya itu oleh sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak masuk di dalam suatu, bukan di dalam alam, bukan di dalam syurga, bukan di dalam duduk dalam arasy dan sebagainya, dan suatu itu tidak masuk di dalamnya. Dia ahad, dia tunggal, ya, kerana maha suci Allah Ta'ala dari meliputi akan dia oleh tempat, seperti maha suci ia daripada ditentukan dia oleh zaman. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditanya di mana atau bila masa. Kedua soalan tak boleh ditanya ke Tuhan. Soalan itu layak ditanya untuk makhluk. Ya, awak tinggal di mana? Ya, awak sampai waktu bila masa awak duduk di sini dan sebagainya. Sebab kita makhluk diikat dengan masa dan zaman. Adapun Allah Ta'ala la yataqayyad bizamani wal makan, ya, li'annahuma makhluquh. Kerana dulu tu makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak diikat oleh masa dan dia tidak diikat oleh tempat, ya. Allah Ta'ala dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitsli syai', ya, sebab dia adalah zat yang berbeza dengan zat makhluk. Semua makhluk adalah hadisun, baharu. Adapun Allah Ta'ala qadimun, dia bersifat dengan qadim. Kewujudan dia adalah asliyun. Ada kewujudan semua makhluk adalah zaidun, ya, makhluk ialah baru datang. Arid, benda arid yang baru datang, asalnya tiada. Jadi martabat wujud makhluk adalah mungkin, harus, dan martabat wujud hakikat Tuhan ialah wajib. Apa makna wajib? Bukan wajib syar'i ni wajib akli, dengan makna ma la yatasawwaru fil aqli, iaitulah adam, barang yang tidak diterima oleh akal ketiadaan. Adapun makhluk seperti kita ni, barang yang boleh menerima, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, ya, sebab taraf kita adalah harus saja. Maka oleh kerana itu perbezaan hakikat, maka tidak ada satu pun benda yang menjadi kepelikan. Ya, kenapa pula Tuhan itu tidak begitu, tidak begini macam kita? Sebab hakikat dia lain. Ya, hakikat Tuhan cara dia, hakikat insan makhluk cara dia. Makhluk sama makhluk pun tak sama. Hakikat manusia yang berakal dengan haiwan yang tidak berakal pun sudah tidak ada persamaan cara dia. Apatah lagi zat Tuhan yang maha sempurna.
Tetapi Allah Ta'ala itu adalah dia sedia ada dahulu daripada bahawa menjadikan ia akan zaman dan tempat. Masa adalah makhluk Tuhan, tempat adalah makhluk Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dia sedia, mana qadimun la awwala lahu, benda yang tidak ada didahului oleh ketiadaan. Adapun seluruh makhluk termasuk masa, tempat adalah benda yang didahului oleh ketiadaan. Asalnya tiada, kemudian dengan taksis iradat Allah Ta'ala menentukan wujudan satu demi satu, termasuklah masa dan tempat itu sendiri. Maka mustahil dia dikawal oleh makhluk yang lemah yang dijadikan. Sedangkan makhluk itu belum ada ketika wujudan sedianya Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Itu sekarang ini pun ia atas barang yang ada ia sedia dahulu. Ya, wa huwa al-an ala ma huwa alaikan. Allah sedia. Ya, macam mana dia dulu dia tidak ada perubahan dengan kesempurnaan dia. Sebab itu ada satu soalan gurauan. Kita dengan Tuhan mana tua gitu. Satu tuan guru dia tanya nak murid dia, kita dengan Tuhan siapa tua? Nak murid dia senyap. Dia pun jawab, kita dengan Tuhan kita lah tua dia. Orang pun terperanjat. Kita pula tua. Ya, kita yang menerima tua dan muda. Tuhan dia tak ada tua dan muda kat dia. Sebab tua muda tu sifat makhluk. Bila baru, kewujudan dia baru, tak lama dia panggil muda. Bila lama sikit panggil tua, lagi lama dia panggil bangka gitu kan. Lepas tu habis semua padam. Itu makhluk yang bersifat muda, tua, itu sifat makhluk, tidak layak dipakai dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab bila kata tua, muda, benda ni yataqayyad bi zaman. Dia diikat oleh masa. Bila masa dia baru dia panggil muda, dah lama masa di atas dunia dia panggil tua. Mana dia diikat dengan masa. Maka Tuhan muhalun, mustahil dia diikat dengan masa. Dia bukan macam kita ni. Zat yang maha sempurna, yang maha dahsyat. Iaitu tiada berubah seperti sedia dahulu jua. Yang maha suci, mana daripada kekurangan, dan dia maha suci daripada tempat, dan maha suci dari dilalui oleh zaman, oleh masa. Maka sekarang ia pun tiada ia bertempat, tiada ia berzaman, kerana tempat dan zaman keduanya baharu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita pergi dalam perbahasan wahdaniyatillah, wahdaniyat Ta'ala, kalau sekiranya Tuhan duduk di atas arash, bermakna arash itu juga qadimun, qadim. Bila qadim sudah jadi dua qadim, itu mustahil. Sedangkan arash adalah makhluk. Kalau sebelum ada arash duduk di mana? Sebab tu dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka tu dia kena takwil atau serah dengan cara yang layak, dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala di atas aras bersemayam. Apa maksud semayam? Isti'la, dengan mana dia menguasai sampai aras. Itu takwil ulama khalaf. Adapun salaf diserah. Al-imanu bihi wajib, as-su'alu anhu bid'ah, ya, wa kaifiyatul majhulah. Beriman tu ayat Quran wajib, soal tu bid'ah. Orang tak tanya, orang tahu dah bahawa Tuhan tak suka makhluk, ya, dan bahawasanya kaifiat macam mana dikatakan istiwa Allah Ta'ala itu majhura, tidak dapat dikesan oleh makhluk yang bersifat dengan kekurangan. Serah kepada Ta'ala. Itu cara ulama salaf aslam, lebih selamat. Kalau khalaf dipanggil a'lam, lebih mengetahui. Sebab itu dalam Quran ada dua tu. Kalau dalam bacaan qiraat dia ada dua, ya, qiraat itu. La ya'lamu ta'wilahu illallah, itu satu qiraat. Satu qiraat lagi dia wasal, la ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihuna fil ilmi, ila akhir ayat. Tidak mengetahui akan ayat mutasyabihah illallah diwakaf, itu salaf. Ya. Kalau khalaf diwasal, tidak mengetahui akan ayat mutasyabihat melainkan illallah warrasikhuna fil ilmi, dan orang yang rasikh, mana yang dalam cekap dalam ilmu, macam ulama-ulama mujtahid atau taraf mereka memahami. Jadi ada dua makna qaul dalam ahlus sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah dua tu, mana-mana boleh pakai. Salaf pun boleh, khalaf pun boleh. Yang ketiga tu boleh, iaitu silap.
Oh, ni Wahabi kau silap. Dia nak takwil-takwil yang tidak dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah. Jangan dia nak tasyabuhkan Tuhan di atas seladu atau arah, itu boleh bahaya. Silap-silap boleh jadi kafir musyabbihah, kafir yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala ta'alallahu uluwan kabirah, maha suci Tuhan daripada persamaan dia dengan makhluk cara makhluk, Tuhan cara Tuhan. Sebab hakikat adalah mughayyarah, berbeza. Tuhan dengan sifat kesempurnaannya yang maha dahsyat, adapun makhluk bersifat dengan segala kekurangannya. Ya, makhluk sifat kekurangan, berhajat, bergantung, ditentukan semua oleh dia. Adapun dia tidak memilih segala-galanya. Dia qadim, sedia, kita hadis, baharu. Sudah cukup. Ya. Lepas tu ada orang tanya, siapa jadikan Tuhan? Tu soalan bodoh ni. Kalau siapa jadikan Tuhan tu soalan orang yang paling bodoh dalam dunia ni. Ya, soalan tu kalau itu orang paling bodoh dalam dunia. Siapa jadikan Tuhan? Dia sebut Tuhan, kemudian dia kata siapa jadi. Kalau kena jadi bukan Tuhan. Ya, kalau kena jadi itu bukan Tuhan, itu makhluk. Tuhan ni khalik. Apa makna khalik? Allazi khalaqa, yang mencipta. Kalau makhluk, allazi khuliqa, yang dicipta. Ya. Dia kata Tuhan tapi siapa jadi? Soalan tak kena. Ya, tidak layak ditanya siapa jadikan Allah. Kalau Tuhan tu kena jadi, dia bukan Tuhan, dia makhluk. Ya, bila kena jadi dia makhluk. Bila kata dia makhluk, bermakna dia ada awal, asal dia tiada. Bila tiada, itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan kalau asal dia bersifat dengan baharu, bermakna dia bersifat dengan lemah. Ya, ada Tuhan qadimun, dia sedia. Mana kewujudan dia ada asliyun, kewujudan Tuhan tu asal. Adapun kewujudan semua makhluk adalah arid, baru datang. Sebab tu kita ada surat beranak, asal kita tak ada. Dia lahir tahun berapa. Itu mana beza antara makhluk dengan Tuhan. Ya. Kerana dia pakai akal, atau dia mula tanya siapa jadikan alam? Tuhan. Siapa jadi langit bumi? Tuhan. Siapa jadi makhluk manusia? Tuhan. Lalu dia tanya siapa jadi Tuhan? Itu soalan jawab dulu. Soalan iblis. Itu dalam hadis Nabi. Iblis akan menanya kamu satu-satu, last kali dia tanya, ya, man khalaqallah, siapa jadikan Tuhan? Ya, soalan tu soalan iblis. Ada juga ada orang tanya. Kalau dia tanya itu menandakan dia tidak matang dan tidak faham perjalanan usuluddin. Kalau dia memahami perjalanan tauhid dan usuluddin, ya, dia kalau tengok orang tanya itu dia senyum, dia orang tak faham. Ya, tidak layak soalan tu ditanya. Ya, dan salah soalan tu kalau ditanya. Kalau kita kata mak dan bapak saya dulu masa bernikah, saya hantar surat jemputan, orang kata apa? Ya? Mak saya dengan bapak saya menikah tu, saya hantar surat jemputan. Bapak kau mau nak menikah, kau hantar surat jemputan. Dan tu kau ni gila. Ya, dan tu lah. Kalau tanya siapa jadikan Tuhan, dan tu lah soalan ni. Ya. Habis. Wa annahu ba'inun min khalqihi bi sifatihi. Wahai, kita etikadkan, wajib mana kita etikadkan bahawasanya Allah Ta'ala itu ba'in, mana dia berlainan dengan sifatnya itu daripada segala sifat makhluk yang baharu ini. Ya, yakni adalah zat Allah Ta'ala itu, mana diri dia dan segala sifatnya itu qadimun, lagi azaliyun, mana benda yang sedia kala, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Lagi baqi, baqi itu isim. Baqi mana zatun muttasif bil baqa, zat yang bersifat dengan baqa dipanggil baqi. Ya, qadim mana zat muttasif bil qidam, sifat yang bersifat, zat yang bersifat qidam dipanggil qadim. Kan kita keliru lah, qadim dengan qidam mana satu, baqa baqi mana satu. Ya, isim dengan sifat.
Kalau isim dipanggil baqi. Apa makna baqi? Zat muttasib bil baqa. Zat yang bersifat dengan baqa kekal dipanggil baqi, zat Allah Taala. Kalau Allah Taala itu dipanggil qadim, yang sedia, mana zat muttasib bil qidam, zat yang bersifat dengan qidam, mana sedia. Mana segi martabat kewujudan kita dengan Tuhan tak ada satu persamaan. Martabat wujud Allah Taala ialah mutlak. Martabat wujud semua makhluk termasuk kita yang kerdil ini ialah martabat lawan daripada mutlak. Apa dia panggil? Muqayyad. Wujud makhluk ialah muqayyad, mana dia diikat. Semua makhluk diikat dengan Allah Ta'ala. Tak ada satu makhluk pun yang terlepas daripada tahsisul iradah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Tu hadis Rasulullah SAW. Apa yang ditentu oleh Allah pada azal dipanggil ta'alluq tanjizi qadim, bagi iradat itu saja berlaku. Wa ma lam yasha', benda yang tidak masuk dalam taksis iradat tidak akan berlaku. Bermakna semua yang telah, sedang dan akan berlaku dimasuk dalam makna taksisul iradah. Maka di situ disuruh kita pandang usuluddin, ilmu usuluddin, ilmu tauhid am, disuruh kita membina akidah. Adapun juzuk ketiga kan itu dipanggil tauhid khas. Ya, kita mengenal bukan lagi dengan dalil, diangkat satu peringkat lagi naik ke atas, mengenal bil kashfin, dengan pembukaan qalbi kita lagi terang, ya, dengan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia masuk dalam hadis Nabi, afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman yang paling hebat, paling afdal, ia sedar akan Allah di mana saja ia berada. Ya, itu beza dia. Kunal wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqali. Dan wajib kita i'tikadkan, kita menjadikan satu akidah bahawa Allah Ta'ala maha suci daripada berubah-ubah. Ya, kita berubah daripada kecil, besar, tua, sampailah kita mati. Dan semua benda berubah itu dipanggil apa? Alam. Dalam keadaan memantik dipanggil al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al-alamul hadis. Mana kita tahu alam ni baharu sebab dia berubah. Ya, dia berubah. Al-alam mutaghayyir, dia berubah satu masa ke satu masa. Bila berubah mesti ada orang yang mughayyir, yang mengubah akan dia. Contoh kita panggil sifat, tiap-tiap yang bersifat dengan sifat baharu maka ia adalah baharu. Contoh sifat baru al-harakat was sakanat. Harakat mana gerak, sakanat mana diam. Baik, yang bersifat dengan gerak dan diam adalah baru. Maka kalau kita pergi di atas bukit, kita tengok satu batu kan, dia diam je, dia tak bergerak. Adakah sifat diam itu qadim atau baharu? Kita congkil batu tu. Kita congkil batu tu, kita pun golekkan. Hilang tak diam tadi? Hilang. Kemudian dia tiba bawah, dia diam balik. Diam yang kedua tu panggil baharu. Maka kita tahulah, ya, maknanya as-sukun atau diam itu adalah hadis baru. Kita pergi ke laut pula, kita tengok air laut, dia tak pernah berhenti, dia diam, dia berombak dia. Ya. Kalau nak tahu diri gerak tu baharu atau qadim, kita ambil lah satu timba, cedok air laut timba, letak ke atas, dia berhenti tak? Ya, kalau dia tak berhenti tu kena cerita lain lah. Ya, dia akan berhenti senyap. Bila dia berhenti, kita tuang balik dia ke laut, maka dia gerak balik dah? Gerak. Maka tahulah gerak kedua dia panggil baharu. Jadi kita dapat sifat tiap-tiap yang bergerak dan baharu adalah gerak dan diam adalah baharu. Maka mana ada makhluk yang lepas daripada itu sifat, imma dia gerak, imma dia diam. Bila dia bersifat dengan baharu, maka zat dia adalah baharu. Bila baharu makna apa? Ma sabaqahul adam wa lahikahul adam. Barang yang didahulu, kewujudan dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Mana ia dikepit oleh adamain, dua ketiadaan, dulu dan akan datang. Maka itu dipanggil baharu, kudus. Ya, asal tiada dan kembali tiada. Adapun Allah SWT, ya, maha suci dari yang demikian. Wujudan Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan.
tidak didahului oleh ketiadaan dipanggil qadim, sedia, dan tidak akan bertemu dengan ketiadaan makna binasa, tak akan binasa dipanggil baqa. Itulah dipanggil zat yang hakiki. Wujud yang sebenar-benar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Siapa yang ada wujud macam ni? Tunggal dia, huwallahu ta'ala. Adapun lain daripada Tuhan semua asal dia tiada, ya. Bila asal dia tiada, dia nak menyeberang daripada tiada kepada ada, dia mesti adat kepada sani' ataupun mujid, pencipta dia, ya. Adapun Tuhan tak perlu, sebab tu dia tak berhajat. Dia tempat berhajat, as-samad. Bukan dia berhajat, dia tempat dihajati. Dia tidak bersandar, bahkan semua yang lain bersandar kepada dia. Sebab tu pergi pada makna ketuhanan, kita kena sentiasa masak dalam makna ketuhanan, baru kita boleh prepare dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Bila kita kata la ilaha, tiada Tuhan, apa makna dia? Makna disebut dalam firman Tuhan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Itu satu makna. Yang kedua, Allahu huwal ghaniyul hamid. Itu makna yang kedua. Makna disebut Tuhan saja, makna dia apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum, kamu semua ni manusia, makhluk lain pun fuqara. Apa makna fuqara? Fakir, berhajat, terikat, tertambat dengan dia. Yang kedua, dia pula ghaniyun, terkaya. Apa makna kaya? Bukan kaya banyak duit, bukan kaya banyak harta. Itu bukan kaya sebenar. Kaya sebenar ialah la yahtaj, dia tidak memerlukan, dia tidak berhajat. Itulah Tuhan, ya. Disebut Tuhan maknanya tiada zat yang dia tidak berhajat kepada sesiapa. Sebaliknya yang lain berhajat kepada dia. Dia tidak memerlukan kepada sesiapa, sebalik yang lain memerlukan kepada dia. Dia tidak terikat dan tertambat dengan sesiapa, bahkan yang lain semua terikat dan tertambat dengan dia. Bahawa kita isbatkan illallah, mana tidak ada zat yang dia terkaya dari yang lain, dan yang lain tak boleh lepas daripada dia. Tidak ada zat macam ni melainkan tunggal, illallah, Allah Ta'ala saja. Bila kita faham sini bahawasanya segala gerak-geri fa'il ada dari dia, bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu, ya. Tuhan jadikan kita dan perbuatan kita, ya. Kita kena mengadi dan kita kena beramal, minta Tuhan buka sampai kita bercakap, kita rasa dari dia. Kita berjalan, rasa dari dia. Kita memandang, rasa dari dia. Kita mendengar, semua tu af'al tu hakikat minallah. Baru dia kata dia betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, kalau masih lagi rasa kita tu belum lagi. Ya, di pandangan dia tu ada tasyabuh lagi, tak kuat lagi. Tauhid dia tu sekadar akidah, belum musyahadah lagi, belum kuat. Ya. Ada satu India kan, Hindu. Dia tanya dengan budak kita, kata, lu punya Tuhan kata ada jadi ni, tak ada nampak. Tak ada nampak. Nampak ke Tuhan lu buat? Oh, lu nak kira nampak tak nampak? Okey, sekarang pergi panjat tu tiang elektrik. Betul mula pegang kabel dia. Oi, mana boleh mati atau macam. Pasal itu current ada nampak current ke? Tak ada nampak. Boleh benih. Oh, dia anggur. Ya. Benda nampak dengan benda tak nampak, mana kuat dan mana hebat? Yang tak nampak lagi hebat, bukan yang nampak. Sekarang current tuan-tuan, ya, kipas menyala, kipas berfungsi, api menyala, ya, aircon berfungsi. Yang kontrol je apa? Elektrik, current. Nampak tak? Tak nampak. Yang tak nampak, kontrol yang nampak. Kontrol berjalan, tengok sebatang pokok tombang, musim ribut, cabut tombangan dia, ribut, angin kencang, angin nampak tak? Tak nampak. Benda yang nampak ditombangkan oleh benda yang tak nampak. Paling dekat diri kita, tuan. Roh dengan jasad, roh nampak tak? Tak nampak, ya. Kalau dia keluar macam wassalam. Ya, bagi beri kain kapan, kapur bagus. Pergi jumpa AJK masjid, siap kali kubur. Ya, dia tak nampak. Ya, dia nak nampak, nak bagi logik atau dia nampak sikit. Alaqah, maka kaitan antara mujid, antara fa'il dengan maf'ul, antara makhluk dengan khaliq.
Ya, benda tu tak nampak kan. Roh kita ni kalau dia keluar ikan habis kita. Tenganga kita. Dia yang kontrol, tak nampak pun. Maka yang lebih besar lagi, dia huwallahu ta'ala, zat yang maha sempurna, yang mengatur, dan cara pengaturan dia, cara dia yang maha sempurna. Tak dapat nak dikesan dengan khawas kita yang lima ni, pendengar pun dia ada. Maka Tuhan jadikan misal-misal yang banyak. Kapal selam Singapura dia pakai, dia tak pakai orang lagi, dia pakai kontrol daripada atas. Kapal dikontrol daripada atas pakai alat ni. Sekarang kita nak tanya, mana alaqah, kontak dia tu? Yang sana bergerak, sini tekan sana bergerak, nampak ke? Kalau macam layang-layang kita nampak kan, ada alaqah, kita tarik ada tali dia. Sekarang mana dia kontak? Yang senang bagi contoh yang Tuhan jadikan kat kita, kita tenang apa? Ni yang kita pegang, hari-hari main. Tuan tekan tap-tap sampai mana? Mekah tap-tap England sampai itu. Rata dia pergi tekan kat sini dia sampai sana. Nampak ke dia terbang tu? Tak ada, kita tekan sap tu. Kita ambil button kita remote kita tekan tap tu, button tekan kat. Sekarang cari, nampak tak? Dia punya alaqah kaitan dia. Di sini dengan sana. Tak ada apa-apa, tekan di sana. Mana? Itu kalau kejadian makhluk yang fakir, yang hina punya ciptaan. Maka nak lawan Tuhan, Masya Allah, jauh lah. Itu maksudnya, maknanya alaqah, ada kaitan antara yang bersifat dengan ketuhanan yang menguasai segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang wajib al-wujud. Jadi bila sebut Tuhan, maksudnya apa? Terkaya dan dia tidak berhajat. Kalau berhajat itu bukan Tuhan. Satu. Dan kalau dia tak berhajat, orang lain pun tak berhajat dengan dia, itu pun bukan Tuhan. Disebut Tuhan, misi semua terikat dengan dia. Dia semua muta'allaq, bergantung dengan dia. Maka di situ kalau kita tengok makna ketuhanan yang dijelaskan dalam ayat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Senang, terang, terbatal segala dakwaan-dakwaan palsu mereka yang menyembah selain dari Allah. Dia penyembahan ni mesti daripada adna ilal a'la, daripada bawah ke atas, daripada yang fakir kepada yang maha kaya, daripada yang daif kepada yang maha kuasa, daripada wujud yang muqayyad kepada wujudul mutlak. Itu penyembahan. Tiba-tiba dia pergi sembah batu, kayu dipahat, diukir, dia sembah. Sedangkan taraf batu dengan dia lebih tinggi, dia ada akal. Lagi teruk lembu sembah. Cari lembu calik bodai tu lagi teruk. Macam-macam tadi. Tu bila Tuhan tak beri hidayat, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa Tuhan beri tunjuk, tak ada orang boleh tutup. Kalau Tuhan tutup, tak ada orang boleh bertunjuk. Itu maksudnya Tuhan tunjukkan kuasa besar dia. Kalau dia beri petunjuk, maka tidak ada siapa boleh blok. Kalau dia tutup, tak beri tunjuk, tak ada siapa boleh tunjuk. Malaikat langit turun pun tak akan dapat beri tunjuk. Itu kuasa besar Tuhan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Antara beri tunjuk orang yang dikendaki. Kalau dia tak kendak, tak dapat tunjuk. Itu maknanya kuasa besar Tuhan. Oleh kerana itu kita maknanya dua, rasa gerun sebab itu milik mutlak dia, dan satu rasa syukur apabila kita dah diberi hidayat oleh Allah Ta'ala. Teman. Kemudian satu lagi, laisa fi zatihi siwahu wala fi siwahu zatuh. Tiada di dalam zat Allah Ta'ala itu sesuatu. Mana tidak ada, Allah Ta'ala boleh kata ittihad, bersatu dengan makhluk, tak ada. Itu ada pahaman-pahaman ittihad, hulul, itu semua pahaman yang sesat, tak betul. Dan tiada dalam sesuatu, dia bukan dirangkum oleh sesuatu dalam dunia ke dalam apa daripada tiada itu zat Allah Ta'ala. Mana tiada dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, itu zat Allah Ta'ala tak ada. Maknanya Allah Ta'ala dia, sebab dia kata lam yalid walam yulad. Mana lam yalid, dia tidak beranak, mana dia tidak ada kaitan dengan sesiapa. Tidak ada siapa boleh berkait dengan dia, nak bin dengan Tuhan dah. Walam yulad, dan dia pun tidak diperanak, mana dia tidak dibinkan oleh siapa. Mana dia ahad, tunggal. Tunggal zat dan sifat, asma' ni dan ketuhanan. Sebab kul huwallahu ahad ni besar kan.
3 kali baca je pahala dia sama khatam Quran. Tapi jangan tak baca Quran, baca Quran 3 kali. Dah baca Quran dah, nak baca 3 kali. Itu malas ni. Dari segi pahala, dari segi makna kualiti baca Al-Quran tu suku lain pula ya. Itu nak ceritakan ayat ni menunjukkan makna ketuhanan yang sangat hebat. Suratul Ikhlas. Ada seorang sahabat dia baca sembahyang kan, lepas Fatihah dia baca surah, kemudian ditutup qul huwallah. Tiap-tiap kali sembahyang ada tu dia mula qul huwallah, ditutup qul huwallah. Jadi seorang mengadu dengan Rasulullah SAW. Ya. Orang ni makna dia pasal pelik. Tiap-tiap sembahyang dia baca surah tapi tutup qul huwallah. Bila ngadu Rasulullah kata siapa yang kasih dengan surah Ikhlas maka syurga lah tempat. Ya. Surah Ikhlas ni surah pembersihan, surah khalas makna bersih, suci apa? Akidah dia. Pengenalan dia dengan Allah SWT. Lagi tengok sebab banyak kan baca suratul Ikhlas. Banyak aja bukan ni. Lepas sembahyang baca lah 20 kali kan. 5 waktu dah dapat 100 kali. Kita tambah. Ni lagi kita baca lagi. Kita punya apa? Dalaman bersih. Ya, tauhid kita lagi terang, lagi bersih dengan membanyakkan baca suratul Ikhlas. Kemudian wa annahu muqaddasun anit taghayyur wallahu